Hai, Assalamualaikum. Okey, malam ni kita ada tajuk khas penting untuk rider, untuk runner. Jadi kita sekarang ni dalam proses nak tingkatkan profit rider. Okey, kita nak ubah nasib. Saya rasa dah sampai masa lah. Okey, dah sampai masa untuk kita ni berdiri sendiri. Berhenti dah kita ni duk bergantung kat orang, bergantung dekat sistem-sistem luar. Sebab kesan dia, kita tak ada suara, kita tak boleh nak ubah apa-apa selagi kita ni duduk bawah sistem orang lain. Jadi hampa memang tak ada suara, hampa kena follow je apa yang mereka suruh, apa yang mereka bagi, yang tu sahaja hampa akan dapat. Jadi sebab tu dah sampai masa dah kita kena berdiri sendiri. Tak boleh dah macam ni. Okey. Sebab apa yang kita buat dekat misi ni bukan untuk kepentingan misi. Sebab itulah misi tak ambil untung. Sebab itulah kita bangunkan app ni, orang kata kerja gila, sebab benda ni kita tak buat untung. Malah kita hanya keluar duit je sekarang ni. Bayar maintenance 13,000 setiap bulan. Jadi cuma sekarang ni macam mana nak meyakinkan semua sekali rider-rider seluruh Malaysia, macam mana nak yakinkan semua orang supaya hampa sepatutnya dah boleh berdiri sendiri. Okey? Sebab hampa ada sistem. Hampa ada sistem, dan sistem ni hampa yang bangunkan sendiri dalam kawasan masing-masing. Okey, apa yang kita bina dekat misi ni bukan kita bina kepentingan misi, tapi kita bina kepentingan hampa semua, rider-rider seluruh Malaysia. Okey, vendor-vendor, pengguna-pengguna, setiap pihak. Okey, sekarang ni jam pukul saya dekat Phuket, dekat Thailand. Jadi dekat sini dia lewat 1 jam. So Malaysia pukul 10. Saya duk ingat tadi ni masih pukul masih awal. Rupanya baru teringat Malaysia awal 1 jam. Okey. So semua pun dah tahu kan, rider-rider dikenakan apa syarat wajib lah untuk lesen apa tadi ni, macam tak masuk akal lah. Sepatutnya memudahkan lagi, tapi apa yang berlaku lagi susah. Dia lagi susah, macam kita ni disusahkan lagi. Sepatutnya tak macam tu lah. Mula-mula memang slow kan. Sebenarnya saya dekat sini dengan tim, kami memang dah jelas tentang benda ni, bahawa bila kita bangunkan apa-apa pun, awal-awal mesti slow, awal-awal mesti mencabar sebab benda baru. Jadi jangan risau. Sebab tu kita naik satu persatu, step by step. Jadi terbukti dekat Puncak Alam, orang dah mula menggunakan misi dekat Puncak Alam. So untuk tempat lain pun benda yang sama juga. Kita akan buat apa yang kita buat dekat Puncak Alam, dekat kawasan masing-masing. Benda yang sama juga. Jadi tempat hampa pun akan rancak order. Jadi kenapa saya berada dekat Thailand ni? Sebab saya nak ubah saya punya persekitaran, saya punya mood. Saya dah lama sangat lah duduk kat rumah buat kerja programming apa semua. So otak dah tepu. Jadi saya ubah suasana sebab saya sedang upgrade sistem dekat misi. Saya sedang upgrade ke level baru. Jadi nanti bila dah siap saya akan ceritakan. Kemudian bila saya balik Malaysia nanti, saya akan gerakkan satu gerakan dekat Lembah Kelang pula. Sebab Puncak Alam kita dah dia dah boleh berdiri sendiri. Dekat Puncak Alam semua dah jalan sendiri. Jadi dekat Lembah Kelang pula seterusnya, kita akan fokus ke Lembah Kelang. Sekarang ni misi rakyat ada dekat negeri mana? Okey, kita bermula dekat Puncak Alam. Jadi semua kawasan dah ada dah. Cuma
dia tak rancak macam macam puncak alam. Sebab puncak alam kita bangunkan dengan strateginya, dengan proper. So kita buat semua bersistematik sampailah akhirnya ramai tukar ke misi. Jadi sekarang ni kita nak apply benda yang sama dekat semua kawasan lain. Semua negeri dah ada dah misi, cuma kurang admin. Okey, kurang admin dan kurang vendor. Rider banyak tapi admin kurang, vendor kurang. Okey. Semua negeri ada, negeri sembilan semua ada. Semua negeri ada. Sabah, Sarawak semua dah ada. Cuma kurang admin. Kurang admin yang nak daftarkan vendor-vendor. Okey, kepada semua yang berada di dalam kita punya live malam ni, Assalamualaikum. So nama saya Faiz. Saya orang utara. Saya orang Langkawi lah. Tapi saya lahir Perlis. So kita bangunkan app misi. Apa yang hampa tengok, siapa dekat sini yang tak tahu apa-apa tentang misi, komen dekat bawah. Okey, jadi kita bangunkan app misi ni, dia sama macam app delivery, cuma berbeza konsep dia. App delivery yang lain adalah app delivery yang dibangunkan oleh company korporat, ada duit berjuta-juta. Okey, depa ada team developer, punyalah ramai, bahagian design, bahagian UI, UX, apa semua. So banyak depa punya team. Manakala misi bukan satu korporat, company korporat yang berjuta, yang masukkan duit fund buat apa semua ni, bukan. Okey. Jadi misi saya program sendiri. Saya yang develop sendiri semua benda ni, misi ni. Jadi saya pakai duit pakai duit company saya sendiri sampailah lincin. Kemudian pakai pula duit poket. Jadi sekarang ni stabil untuk bagi semua ni berjalan. So takat tu je stabil, tak ada lebih, tak ada kurang. Okey. Jadi app misi sekarang ni, untuk pengetahuan hampa, okey, mungkin hampa dah biasa dengan app delivery yang lain. So, hampa akan faham dengan mudah app delivery misi ni macam mana. Dan apa yang kita buat dekat app delivery misi ni sangat berbeza daripada mana-mana yang lain. Okey, siapa rider-rider dekat sini, saya bagi tahu kat hampa, okey, dekat sini, dekat misi berbeza sangat-sangat. Kenapa? Pertama sekali, saya tak ambil charge daripada vendor. Saya tak kenakan apa-apa commission kepada vendor. Jadi vendor dia boleh kekalkan harga makanan dia. Okey, dan dia untung 100%. So, saya bangunkan app ni tapi saya tak ambil untung pun. Saya tak ambil untung. Malah setiap bulan saya bayar 13,000 lebih untuk maintenance app. Jadi saya tak ambil untung dan saya hanya keluarkan duit sahaja. Dan saya akan keluarkan duit ni sampailah app ni dia boleh berjalan sendiri, dia boleh berdiri sendiri, dia boleh jaga diri dia sendiri. Okey, saya dah buat kira-kira benda ni akan berlaku very soon. So jangan bimbang tentang kewangan yang kita ada. Okey. Lepas tu dahlah kami tak ambil profit, tapi saya telah unlock satu benda ni. Okey, untuk rider. Siapa rider dekat sini, hampa dengar betul-betul. Hampa dekat sini bukan setakat dapat upah ikut delivery, okey, upah ikut jarak, bukan setakat upah penghantaran yang hampa dapat dekat misi ni. Hampa juga akan dapat profit secara pasif, duit percuma. Okey, setiap kali customer yang hampa uruskan delivery ni, apa sahaja yang depa beli, selama-lamanya hampa akan dapat duit percuma. Setiap kali depa buat pembelian, okey, percuma sahaja. Hampa tidur, hampa makan, hampa mandi, okey, hari-hari duit masuk percuma sahaja kepada hampa. Okey, nanti saya akan tunjuk contoh rider dekat Puncak Alam. Nama dia Norman. So dia dapat duit percuma je. Dia dahlah dapat duit profit penghantaran macam biasa standard. Kemudian dia juga dapat duit percuma daripada setiap pembelian customer yang dia pernah uruskan. Apa sahaja yang depa beli, hampa akan dapat duit percuma. So percaya atau tidak, saya akan tunjuk.
Okey. Jadi kepada rider-rider dekat sini yang sedang menonton ni, boleh tak kongsi dengan saya, selama ni mungkin apa dah tahu tentang misi kan? So apa pendapat hampa sebenarnya tentang misi? Boleh tak komen dekat bawah? Apa sebenarnya pendapat hampa tentang misi? Komen dekat bawah. Okey. Okey, jadi bayangkan saya tak ambil profit, saya tak potong duit vendor. Okey, kalau app delivery yang lain, depa charge sampai 30% setiap makanan. Jadi bayangkan harga makanan tu naik berlipat-lipat kali ganda. Lepas tu hari ni hampa punya fare pun dipotong. Hantar punya jauh, hampa dapat benda yang tak berbaloi, dipotong pula. Sedangkan depa charge delivery tu, cost tu pada customer. Tapi hampa tak dapat pun apa yang customer bayar tu, dipotong pula. Jadi nampak tak macam mana tu? Depa dah lah buat untung punya dahsyat daripada setiap jualan, dan ampo pun depa tak mampu nak bagi duit. Jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab itulah yang dikatakan company korporat depa nak buat untung. Okey, senang cakap, kapitalis. Jadi apa yang kita buat dekat sini, misi bangunkan satu sistem yang mana kita tolak tepi semua kapitalis ni. Hampa lah yang bangun sendiri, hampa yang jaga sendiri, hampa yang develop sendiri misi dalam kawasan masing-masing. Okey? App dah okey, cuma bagi smooth lagi. Betul. Okey? Kita tak pernah sempurna lagi. Setiap hari saya akan sentiasa tengok app untuk terus-menerus sempurnakan dia. Saya suka programming ni. Setiap hari saya tengok mesti ada benda yang saya nak ubah. Kumpul crowd lagi bang, viral kau-kau, InsyaAllah. Okey. Okey, jadi siapa dekat sini rider, boleh tak komen dulu? Siapa dekat sini rider, komen dekat bawah rider. Okey. Kemudian isu GDL lesson. Saya rasa yang tu sebenarnya saya rasa rider kena protes. Rider kena protes peraturan yang dikenakan ni. Tak logik. Kenapa nak kena ada GDL? Okay, rider. Yes. Okay, boleh tak saya nak minta kerjasama hampa semua, kongsikan live kita sekarang ni ke dalam hampa punya group rider-rider yang lain. Okay, share dekat mereka. Ajak semua orang dengar dulu. Walaupun tak join lagi apa, tak kisah, dengar dulu. Sebab apa yang kita buat ni, ini bukan kepentingan misi tau. Sebab misi dibangunkan untuk kepentingan rider, kepentingan vendor, kepentingan pengguna. Sebab tu misi tak ambil langsung duit. Kita bukan fokus pada profit. Kita fokus untuk selesaikan masalah yang sedang berlaku hari ini. Ini sepatutnya kerja menteri-menteri, tapi mereka tak buat. Kita kena buat sendirilah. Rakyat sampai bila hampa bergantung dekat menteri-menteri ke, bergantung pada politik ke, mereka tak akan ubah apa-apa. Ini semua orang-orang tua dengan pemikiran dulu-dulu nak ubah apa zaman sekarang ni. Masing-masing nak fikir duit dulu. Masing-masing nak fikir apa yang aku dapat dulu. Kalau mereka tak boleh nak ubah apa-apa, bila kita minta selesaikan tentang isu rider, lagi susahkan kita. Nampak tak? Itulah pemikiran mereka. Mereka nampak macam rider buat duit banyak, jadi mereka nak duit sikit-sikit lah daripada semua ni. Jadi sebab tu hampa semua kena berdiri sendiri. Rakyat dah lama dah kita ni kena tipu. Okey, politik hari ni bukan untuk menyatukan kita, bukan untuk selesaikan masalah. Cuba kita sama-sama fikir, apakah yang politik telah selesaikan hari ni? Dah berapa kali bertanding dah dengan semua janji-janji manis. Apa yang mereka buat? Nampak tak? Kita duduk dalam drama yang sama.
drama yang sama dalam masalah, mereka main dalam isu-isu ni untuk undi, lepas tu ulang balik, dan kita ni terus meneruslah hidup macam ni. Jadi sebab tu kita kena berdiri sendiri. Nak berdiri sendiri, ini adalah masa dia. Sebab tu kita bangunkan platform misi supaya setiap hampa semua kita bangun sendiri. Okey? So, misi ni kita nak digitalkan semua komuniti seluruh Malaysia supaya kita kita ada platform kita sendiri. So, apa sahaja masalah rakyat kita boleh selesaikan dengan platform yang kita ada. Okey? Jadi, siapa dekat sini rider, kalau dah share, komen, dah share pada kawan-kawan yang lain. Ajak je dia orang untuk tengok dulu apa semua. Okey, kejap saya. Okey. Jadi politik letak tepi. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah selesaikan masalah kita sendiri. Masalah apa? Masalah rider, masalah vendor, masalah ekonomi. Masalah-masalah ni semua kita buat sendiri. Selesaikan sendiri. Okey, untuk pengetahuan hampa, mesti hampa pelik. Macam mana misi ni boleh bangun sampai sekarang ni? Mana kita dapat duit? Adakah ada orang belakang saya ni yang duk fund, orang politik ke, orang berkuasa ke, orang banyak duit ke? Tak ada. Yang kita buat dekat misi ni semua pakai duit sendiri. Tak ada langsung orang belakang kita. Semua orang yang nak masuk belakang kita ni, semua saya tolak. Tolak sebab apa? Saya tahu satu hari nanti mereka akan ubah haluan misi, akhirnya jadi parti politik. Sebab tu kita letak tepi. Sebab itulah misi kena dibangunkan oleh rakyat sendiri. Orang-orang macam kita ni, orang-orang bawahan ni, kita yang kena bangunkan sendiri. Sebab apa yang kita bangunkan ni bukan setakat ekonomi tau, tapi inilah kekuatan rakyat, kuasa rakyat yang akhirnya kita ada suara yang padu. Kalau kita cakap, satu Malaysia bercakap. Ini yang sedang kita bina dekat misi. Bukan setakat food delivery semata-mata. Okey? Bukan setakat food delivery, tapi kita nak selesaikan masalah kita. Yang selama ni mereka tak boleh, kita kena boleh selesaikan sendiri. Okey. Jadi seterusnya, kepada rider-rider yang dekat luar sana, tak kiralah app delivery apa pun, bila hampa dengar yang ni, jangan tinggalkan apa yang hampa dah buat. Okey, Foodpanda ke, Grab ke, okey, Shopee ke, tak kira apa yang hampa buat, jangan tinggalkan. Sebab bila hampa nak bangunkan misi ni dalam kawasan hampa, anggap misi ni sebagai hampa punya job tepi dulu. Anggap sebagai job tepi dulu. Jangan terus anggap, ya aku dah join misi sebagai rider, dah punch card dah nak buat job dah, tapi tak masuk pun order. Memang tak masuk. Sebab saya bagi tahu awal-awal, saya bina app misi ni, kita bukan company corporate yang ada duit berjuta-juta boleh buat iklan billboard, iklan radio, iklan TV. Tak ada. Kita tak ada duit langsung tentang tu. Tapi kita ada strategi, kita ada kaedah, kita ada cara macam mana kita nak take over balik mana-mana kawasan pun. Macam mana yang kita buat dekat Puncak Alam, dulu ada macam-macam, Foodpanda, ada Grab, ada macam-macam. Tapi bila misi dah mula naik dengan apa strategi yang kita set up, akhirnya ramai orang dah mula gunakan misi. Bayangkan, okey? Bayangkan, hampa sebagai rider pun mesti hampa tahu kenapa ramai orang pilih misi. Pertama sekali, vendor kekalkan harga makanan. Jadi, maknanya pengguna tak lagi bayar tinggi-tinggi, tak bayar bukan-bukan, berlipat kali ganda, tak ada dah harga tu. Okey? So, pengguna bayar harga asal. So, pengguna suka. So, ramai dah convert ke sini. Jadi, pengguna kata apa? Pengguna bagi tahu kepada misi, tolong registerkan vendor ni pula, vendor ni pula, vendor ni pula. Pengguna request, pengguna demand, pengguna mahukan misi take over Puncak Alam.
Jadi benda yang sama, strategi yang sama macam mana kita buat dekat Puncak Alam, kita nak buat dekat semua kawasan-kawasan lain. Jadi sebab tu saya nak buka peluang ni kepada semua rider. Sebab kunci dia dekat sini adalah hampa semua rider. Okey, kunci dekat sini adalah rider. Sebelum ni saya open untuk jadi admin ni kepada semua orang. Semua orang boleh jadi admin. Dan yang masuk sebagai admin ni macam-macam background. Ada yang bukan rider pun. Ada yang bukan rider. Lepas tu ada yang bekerja office, ada yang bekerja macam ni, so macam background. So total semua admin yang ada waktu tu 1,400 orang. Admin macam-macam background. Tapi tak ramai pun yang background dia adalah seorang rider. Jadi apa kekurangan dekat sini? So admin memang boleh daftarkan vendor. Tapi bila ada order masuk, admin itu sendiri tak boleh buat order. Sebab itulah saya cadangkan rider yang wajib jadi admin. Rider yang sepatutnya jadi admin dekat sini. Okey, saya nak cerita tentang apa tu admin. Sebab saya nak suggestkan kepada rider, hampa mulai sekarang sepatutnya upgrade diri hampa ke level admin. Hampa sekarang ni rider, hampa kena upgrade diri hampa sebagai admin. Sebab ini adalah bidang yang sama tau. Bidang food delivery. Selama ni hampa pergi ke vendor A, vendor B, vendor C. Hampa memang hari-hari pergi vendor. So, kali ni hampa upgrade diri hampa daripada rider pergi jadi ke admin. So, sebagai admin, memang hampa pergi ke vendor A, vendor B, vendor C, tapi kali ni bagi tahu kepada vendor A, B, C, daftar di misi. Daftar di misi boleh kekalkan harga, boleh keluarkan duit jualan 24 jam, boleh uruskan refund sendiri tanpa customer service on the spot. Okey. Lepas tu boleh set up masa setiap order, so tak ada dah runner yang tersidai depan kedai. Tak ada dah rider yang tersidai depan kedai ni. Sebab apa? Kenapa rider boleh tersidai? Siapa tahu dekat sini kenapa rider tersidai depan kedai? Sebab hampa tak tahu berapa lama, betul tak? Hampa dah tunggu dah depan kedai, ingatkan 20 minit siap. Tiba-tiba extend. Tiba-tiba ramai rupanya beratur dekat kedai dia. Jadi hampa tak tahu masa. Bila hampa tak tahu masa, hampa tersidai depan kedai dia, hampa terus jam. Tak boleh nak buat order lain. Lepas tu sepatutnya tak ada hampa solat, tak solat. Sepatutnya hampa makan dulu, hampa tak makan. Jadi hampa dah tersidai dekat kedai tu. Jadi sampai 1 jam. Kan? Tapi dekat misi, kita selesaikan masalah-masalah yang berlaku kepada rider. Tambah-tambah rider kan selalu kena prank order. Dekat misi, kita tak ada prank order. Tak ada order by cash. Tapi nanti memang akan ada order by cash. Cuma hanya untuk regular customer yang mana dah ada trust. Sebab prank order ni selalu berlaku antara user yang tak pernah wujud, yang tak pernah order. Tiba-tiba order. Tiba-tiba customer tu tak wujud. Tapi dekat misi, kita selesaikan semua masalah-masalah ni. Sebab tu, apa yang kita bina dekat misi ni memang rider dah dapat macam-macam tahu dekat dalam misi ni. Sekarang ni adalah kunci dia. Sekarang ni adalah masanya untuk kita buka terus kunci dia. Apa kunci dia dekat sini adalah rider. Rider yang upgrade sebagai admin. Okey? Rider upgrade sebagai admin. Okey, siapa dekat sini? Siapa dekat sini nak tahu apa peranan admin? Macam mana kerja admin ni? Okey? Apa benefit admin ni? Siapa nak tahu dekat sini? Komen dekat bawah, saya cerita. Jap, saya baca sekejap apa yang hampa tulis kat sini. Okey.
Siapa nak tahu tentang admin? Okey, rider-rider hampa memang wajib tahu tentang admin ni. Okey, siapa yang belum share, tolong share video ni tau. Tolong share live kita kepada semua rider-rider seluruh Malaysia. Kawan-kawan hampa, pastikan mereka tahu tentang peluang yang ada ni. Pastikan dia orang tahu tentang apa yang mereka boleh buat kali ni untuk masa depan. Hampa semua jadi rider, mesti hampa nak profit kan? Hampa nak profit, tapi profit tu hanya untuk hari ni. Hampa kerja hari ni, dapatlah hari ni. Tapi bukan untuk masa depan. Dia tak bawa sampai masa depan. Sebab itulah saya membina sistem ni supaya apa yang hampa buat hari ni sampailah bila-bila seumur hidup. Okey, jadi ramai nak tahu tentang admin ni macam mana. So, saya akan ceritakan. Pertama sekali, strategi yang saya bangunkan dekat misi ni, bayangkan orang kata kena ada duit untuk buat iklan, nak tarik vendor, nak tarik rider. Tapi saya bagi tahu kepada semua orang, kita tak perlukan duit tu. Lagipun kita memang tak ada akses kepada duit macam tu. Okey, walaupun orang nak bagi duit pun saya tak boleh terima sebab takut tersangkut di depan tu berubah haluan. Jadi, apa yang kita buat? Jadi, apa yang saya buat waktu tu, saya bangunkan peluang kepada orang ramai untuk jadi admin. Apa yang dikatakan admin ni? Admin ni peranan dia adalah untuk daftarkan vendor-vendor dalam kawasan. Okey, jadi sebagai admin, hampa boleh daftarkan vendor-vendor dalam kawasan hampa. Okey, kalau orang lain nak daftar sebagai admin, mereka disyaratkan untuk membeli baju. Dan duit baju itulah kita buat bayar maintenance. Macam itulah saya balance kan. Sebab itulah kita ada duit nak bayar maintenance 13,000 setiap bulan tu. Jadi, macam itulah admin lain, orang lain nak jadi admin. Tapi untuk rider, runner semua, saya bagi hampa upgrade secara percuma. Terus jadi admin dan terus hampa boleh daftarkan vendor-vendor dalam kawasan hampa. Okey? Jadi, apa peranan admin? Peranan admin, daftarkan vendor-vendor dalam kawasan. Dan senang tak? Memang senang gila. Sebab hampa ceritakan kepada vendor tu semua kelebihan-kelebihan yang memang tak ada dekat app delivery yang lain. Kalau hampa cerita kepada mereka, saya jamin mesti mereka akan join misi. Senang sangat-sangat. Terus mereka register dan terus boleh guna untuk order terus hari ni. Contoh, hampa pergi ke vendor A, hampa daftarkan dia, mereka masukkan menu A, B, C, terus boleh order dan terus beroperasi. So tak perlu nak tunggu approval seminggu, 2 minggu, tak perlu. Terus boleh pakai. Hampa register je dia, terus boleh order terus. Okey? Jadi, nak daftarkan vendor tu sangat senang. Malah kalau hampa tahu okey vendor A ni ramai customer, mesti tak sempat ni kalau nak urus by phone. Kena ada device yang keluar resit. Okey, kita tak pakai device, tapi kita juga boleh print resit. Okey, kita pakai Bluetooth printer yang connect dengan phone. Jadi bila ada order masuk, dia klik print, akan keluar resit. So tak ada masalah. Kedai busy ke, kedai tak busy ke, semua boleh pakai misi. Dan perniagaan apa yang boleh join dekat misi ni? Perniagaan tak kira lah, asalkan perniagaan semua boleh join. Okey, kedai tepi jalan, kedai dekat rumah yang ada kedai, okey, asalkan dia berniaga, boleh uruskan perhantaran, boleh join. Okey, so kita pula dekat sini tak ada apa-apa syarat tau, nak kena ada SSM ke, tak perlu. Selagi dia berniaga, terus boleh pakai. Okey, boleh register dekat misi. Jadi senang untuk hampa daftarkan depa semua ni. Saya bagi tahu kepada hampa, semua yang join sebagai admin-admin ni, cuba tanya depa senang atau tidak nak daftarkan vendor. Senang sangat. Sebab itulah ramai kalau hampa pergi dekat kita punya misi, tengok bahagian feed seluruh Malaysia, cuba tengok vendor baru duk tengah daftar hari-hari.
betapa senang register tu. Okey. Jadi bila hampa jadi admin, itu kerja hampa dan tak ada bayaran pun. Vendor tak perlu bayar apa-apa. Depa guna selama-lamanya percuma. Jangan bimbang tentang maintenance, itu saya tanggung sendiri. Jadi depa guna percuma, depa kekalkan harga. Ini kena bagi tahu kat depa. Depa hanya boleh berniaga dekat misi dengan syarat kekalkan harga. Tak boleh naikkan harga macam dekat app yang lain. App yang lain wajarlah sebab depa dikenakan komisen 30%, so depa kena naik berlipat kali ganda. Tapi dekat misi zero, so jangan naikkan harga. Itu sahaja syarat depa. Okey. So bila hampa dah daftarkan depa, hampa pun adalah vendor A, B, C, D, E, F, G bawah hampa. So apa yang hampa dapat? Jadi dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Apa yang hampa dapat bila hampa daftarkan vendor-vendor ni? Peluang ni memang takkan ada dekat mana-mana yang lain. Sebab app delivery yang lain, mereka nak buat duit. Jadi mereka kena pastikan setiap duit yang ada possibility untuk masuk tu, masuk kepada mereka. Mereka tak boleh kongsi dengan orang lain. Kalau mereka kongsi pun, ikutlah syarat insentif dan sebagainya. Tapi dekat misi, apa yang kita buat, so admin akan dapat apa? Admin akan dapat profit daripada setiap jualan vendor-vendor yang hampa daftarkan. Admin akan dapat profit daripada setiap jualan-jualan yang vendor-vendor hampa daftarkan. Okey? Faham tak? So walaupun vendor bawah hampa jual hanya secawan kopi, dekat situ pun ada profit hampa. Okey, setiap jualan masuk duit kepada admin secara real time. Orang order di saat sekarang ni, terus hampa boleh tengok duit tu masuk kepada hampa juga. Dan duit ni yang masuk ni hampa boleh cash out anytime. Tak perlu nak tunggu hujung bulan ke 2 minggu, tak perlu. Hampa nak buat keluar hari ni pun semua boleh. Dan saya bagi tahu kepada hampa, apakah possibility profit yang hampa boleh dapat? Okey, dia punya limit dia macam mana yang hampa boleh dapat daripada sini? Dia akan jadi sehari masuk secara pasif kepada hampa beratus-ratus ringgit. Itu duit percuma. Bukan duit delivery pun, duit percuma yang datang daripada vendor-vendor yang hampa daftarkan. Semua jualan mereka adalah profit hampa. Okey, semua jualan mereka mendatangkan profit kepada hampa. So saya nak tanya kepada hampa, hampa rasa berbaloi tak bila hampa dapat macam tu? Hampa rasa macam ya ke sistem macam ni? Ya tak ya ke? Siapa dekat sini rasa macam tak percaya sistem macam ni kita boleh wujudkan? Okey? Kenapa kita boleh wujudkan? Sebab saya tak ambil duit. Sebab fokus saya dekat sini bukan duit. Kalau fokus saya duit, saya takkan bagi benda tu kepada orang lain. Lebih baik saya ambil untuk saya je. Okey? Okey, jadi faham. So, berbaloi tak apa yang hampa akan dapat? So, boleh tak saya nak tanya, kalaulah hampa targetlah seminggu hampa nak daftarkan 5 vendor. Contoh, seminggu hampa target 5 vendor. Okey, sama-sama kita buat kiraan kasar. Okey. Seminggu hampa target 5 vendor. So sebulan ada 4 minggu kali dengan 5 vendor. So hampa ada 20 vendor. Okey, kita cakap daripada 20 vendor ni dulu. So 20 vendor ni masing-masing hampa target, okey, kita ambil yang paling rendah lah. Okey, masing-masing buat 10 order je. Okey, masing-masing 10 order je sehari. 10 order kali dengan 20 vendor hampa. So berapa? 10 kali 20 200. Betul tak? Ke ejaan dah lama saya tak mengira. 200. Okey. So ada 200 pembelian. 200 pembelian sehari
dan setiap pembelian tu hampa dapat profit. Bayangkan setiap hari 200 transaksi profit percuma masuk kepada hampa. Itu baru cakap banyak tu sahaja, belum cakap sebetul-betulnya lagi. Okey, sagi saya akan tunjuk. Siapa dekat sini sagi, saya nak tunjuk macam mana profit tu masuk. Saya tunjuk saya punya. Saya pun admin. Jadi ada yang vendor-vendor berdaftar dengan saya punya link. So saya pun dapat profit juga. Sedar-sedar je dah banyak. Sagi saya akan tunjuk. Dan satu lagi sagi saya akan tunjuk juga bahagian passive income untuk rider. Jadi sagi hampa tengok macam mana dia punya profit tu. Okey. Jadi kalau hampa faham bahagian admin ni, siapa dekat sini setuju selain hampa buat job delivery, mau tak hampa juga upgrade diri sebagai admin dan daftarkan vendor-vendor yang selama ni hampa memang pergi buat penghantaran? Siapa dekat sini nak? Hampa bayangkan hari tu hampa mogok, hampa adalah rider, hampa mogok kepada company corporate ni. Berkesan tak? Tak kan? Kenapa? Sebab mereka tak takut rider hilang. Sebab setiap hari ada je rider baru. So dia akan berganti. Sebab rider-rider lama ni bagi mereka macam terlalu cerdik dah. Bila terlalu cerdik akan ada demand. Okey, akan jadi mogok tu mogok ni. So mereka tak larat nak handle yang ni. So mereka kata, okey, kita ganti baru je semua. Hampa tak mau, keluar. Kita bawa masuk yang baru. Itulah mindset mereka. Mereka tak takut dengan rider. Sebab rider cari makan dekat mereka. Mereka anggap hampa semua macam tu sahaja. Tapi mereka takut apa tau? Mereka takut kalau mereka hilang vendor. Kalau satu vendor dalam kawasan A ni, satu vendor tiba-tiba cancel, tak nak dah buat mereka punya app ni, mereka pening kepala tau. Baru satu. Kalau dua vendor, kalau tiga vendor, agak-agak mereka pening kepala tau. Mereka tak kisah tau tentang rider, tapi mereka takut kalau vendor yang bertindak. Agak-agak vendor-vendor hari ni mereka suka ke dikenakan cas sampai 30 lebih apa semua ni? Cuba sama-sama kita fikirkan. Vendor-vendor suka ke? Kemudian ada hidden charge, ada potongan tu potongan ni, mereka suka ke? Saya duk join grup-grup app delivery yang lain ni, vendor-vendor, banyak kes sampai negatif dia punya invoice tu. Negatif, berhutang pula. Sebab tiba-tiba dia join promo ni, depa yang kena tanggung. Depa takut kalau depa hilang vendor. Letak dalam kepala tu. So, rider-rider, kalau hampa nak buat satu gerakan yang paling gila, yang menakutkan, daftarkan vendor-vendor masuk ke misi. Ini bukan untuk kepentingan misi, sebab misi tak dapat apa-apa pun. Kita memang tak dapat duit. Ada juga yang kata kau, ada yang kata dekat saya, ini awal-awal je manis, nanti ni naik lah tu. Saya promise kepada hampa, ini bukan soal duit. Ini soal kuasa hampa semua. Ini soal kuasa rakyat. Hampa tak penat ke duk komplain orang atasan ni? Bila nak buat tu, bila nak buat ni, bila nak selesai tu, bila nak selesai ni. Adakah kita ni masih nak bergantung macam tu? Dah sampai masa dah kita berdiri sendiri. Ini bukan soal duit. Ini bukan soal profit. Kalau saya nak kaya, saya takkan buat benda ni percuma. Saya takkan buat benda ni for free kalau saya nak duit. Tapi sasaran saya dekat sini adalah menyelesaikan masalah kita semua. Jadi dah sampai masa dah, rider-rider. Kalau hampa nak buat satu gerakan yang paling menakutkan company-company yang tak pandang hampa semua ni, kalau hampa nak buat benda yang menakutkan, hampa tarik vendor-vendor join misi.
slowly hampa akan melihat, pengguna-pengguna dalam kawasan akan mula beralih ke misi. Pengguna-pengguna. Sebab pengguna dia tak boleh beralih terus ke misi sebab dia melihat pada pilihan vendor-vendor. Kalau vendor kurang, so pengguna nak alih macam mana? Sebab itulah yang kita buat dekat Puncak Alam. Apa yang saya buat dekat Puncak Alam, daftarkan vendor-vendor yang mana daripada bawah sampailah yang top-top ni, semua kita tarik masuk misi. Akhirnya dia buatkan semua pengguna tidak lagi mengguna app yang lain. Semua menggunakan misi sebab kita kekalkan harga dan kita bagi yang terbaik kepada pengguna, kepada vendor, kepada rider. Dan duit yang company HQ dapat ni kita bagi balik kepada 6 pihak. Semua rakyat dapat bahagian masing-masing. Bayangkan, apabila kita pegang balik ekonomi seluruh negara, daripada jual beli ni dia menghasilkan duit. Okey, dia menghasilkan duit macam cukai. Tapi kita bagi kepada rakyat, kita pulangkan duit ni, kekayaan ni kepada rakyat. Macam mana kekayaan kerajaan hari ni datang pada cukai-cukai apa semua, kita bagi macam tu kepada rakyat balik. Kenapa kita boleh buat? Sebab sasaran kita dekat sini bukan duit, tapi nak selesaikan masalah kita semua. Okey? Jadi sebab tu saya sarankan hampa semua, kita belum ramai tapi kita akan semakin ramai. Okey, bermula dengan kita semua di sini. Rider-rider yang ada dalam ni. Siapa dekat sini Lembah Kelang? Siapa dekat sini Lembah Kelang? Komen jap. Rider Lembah Kelang. Komen jap. Rider Lembah Kelang. Siapa dekat sini rider Lembah Kelang? Okey. Kita dah mula nampak tu rider-rider Lembah Kelang. Rider-rider Lembah Kelang. Negeri-negeri lain, kejap. Saya nak tanya yang Lembah Kelang dulu. Okey. Lembah Kelang lagi. Lembah Kelang. Okey. Banyak ni Lembah Kelang. Okey. Saya sekarang ni dekat Phuket, Thailand. Jadi saya dekat sini sedang bangunkan sistem. Bukan untuk Thailand tapi untuk Malaysia lah, untuk misi lah. Cuma saya berehat dekat sini. Jadi nanti bila saya balik daripada Thailand ni, balik ke Malaysia, so sasaran saya seterusnya adalah Lembah Kelang. Kita akan take over balik Lembah Kelang. Okey? Sebab hari ni sistem-sistem luar jajah Lembah Kelang, kita akan take over balik. Macam mana kita nak take over? Kunci dia adalah rider. Rider, mulai sekarang kita akan daftarkan vendor-vendor Lembah Kelang secara besar-besaran. Kita buat sama-sama, kita gerakkan marketing kita, kita buat langkah ni, daftarkan vendor-vendor seluruh Lembah Kelang. Okey? Jadi kita take over balik Lembah Kelang. So macam mana formula kita buat dekat Puncak Alam, strategi kita buat dekat Puncak Alam, kita buat dekat Lembah Kelang. Manakala negeri-negeri lain buat langkah yang sama. Cuma saya akan berada dekat Lembah Kelang. Saya akan fokus untuk Lembah Kelang. Okey? Jadi siapa dekat sini Lembah Kelang, tunggu nanti saya balik Malaysia, kita jumpa. Boleh tak? Siapa dekat sini? Kita berjumpa. Siapa dekat sini boleh berjumpa. Kita set satu tempat, kita berjumpa di situ dan kita cakap lebih detail tentang strategi, tentang kaedah macam mana kita nak take over balik Lembah Kelang. Sampailah nanti apa-apa semuanya misi seluruh Lembah Kelang tu. Tak mustahil tau. Okey, tak mustahil.
bukan duit nombor satu dekat sini. Kalau nak tunggu ada duit dulu baru nak buat, takkan jadi apa-apa. Kita adalah usahawan, so banyak kaedah, banyak kreativiti yang kita boleh fikirkan untuk take over balik Lembah Kelang. Percayalah, satu hari nanti memang semua akan gunakan misi. Percayalah, benda ni dulu tak ada siapa percaya kita boleh take over puncak alam. Ramai kecam, ramai kata kita ni bukan-bukan lah, otak tak cerdik lah, fikir salah lah, salah kira-kira lah. Ramai orang kata macam tu. Tapi hari ni terbukti tak? Sebab saya pegang macam ni. Selagi kita berpegang pada Allah, Allah akan tunjuk jalan. Walaupun manusia-manusia keliling kita cakap tak boleh, hang bodoh, hang tak betul, hang gila. Ini bukan soal manusia-manusia kata apa. Tapi kalau Allah kata buat, buat. Jadi kita follow. Jadi percayalah, insya-Allah Lembah Kelang kita akan take over balik. Okey, siapa yang akan take over? Rider-rider akan take over balik Lembah Kelang. Selama ni hampa adalah rider bekerja untuk satu company korporat-korporat ni tau, yang kapitalis ni. Tapi kali ni misi bukan satu company korporat dan hampa bukan bekerja untuk misi. Misi hanyalah platform yang menghubungkan semua orang, yang menghubungkan vendor, pengguna, rider. So rider lah yang membangunkan admin. Okey, rider sebagai admin, ampalah yang membangunkan kawasan ampa menggunakan platform ni dengan strategi, dengan sistemnya. Okey, dengan cara yang betul kali ni. Bukan lagi sistem dari atas, tapi ini adalah sistem daripada bawah. Kita naik daripada bawah. Jangan kata mustahil. Kalau kata mustahil, saya sendiri dah give up lama dah. Sebab benda yang kita buat ni kerja gila. Mau tak gila orang kata, sebab nak kena bayar tiap-tiap bulan 13,000 macam ni. Tak ambil profit pula tu. Memang orang kata gila, tapi orang tak nampak kesan dia pada masyarakat, kesan dia kepada seluruh negara. Benda ni sangat bagus. Jadi, rider-rider, siapa dekat sini rider yang baru masuk kita punya live, kita bercakap tentang hampa boleh upgrade hampa punya profit, bukan lagi setakat upah penghantaran, tapi datang daripada vendor-vendor. Hampa akan dapat duit percuma daripada vendor-vendor yang hampa daftarkan. Okey, tak ada bayaran. Tak ada bayaran, tak ada yuran. Okey, ni adalah untuk selama-lamanya. Kali ni hampa rider yang upgrade kepada admin, hampa bukan lagi dapat duit sekadar duit delivery, tapi hampa juga dapat duit daripada setiap jualan vendor-vendor yang hampa daftarkan. Okey. Siapa dekat sini rider yang baru je masuk live kita, tak tahu apa-apa? Cuba komen dekat bawah. Kita kena sepakat, sebab awal-awal hari tu mungkin semua orang tak jelas tahu apa yang kita buat ni. Semua orang tak jelas tahu. Tapi slowly saya mula jelaskan kepada hampa semua, ini bukan soal duit, ini bukan soal company nak untung berjuta-juta, sebab kita tak ambil duit pun. Ini adalah soal hampa semua kena sepakat mula ubah nasib sendiri. Tak ada dah kita bergantung dekat sistem-sistem luar. Okey? Kita tak perlu dah bergantung pada orang luar. Mulai sekarang kita boleh berdiri sendiri dan hampa boleh profit. Bukan setakat upah delivery dah kali ni, tapi seumur hidup. Walaupun hampa berhenti sebagai rider, walaupun hampa dah pencen, so duit akan terus berjalan seumur hidup masuk ke akaun hampa. Okey? Saya nak tunjuk.
profit tu masuk macam mana? Siapa nak tengok? Okey, siapa nak tengok? Saya nak tunjuk macam mana profit tu. Siapa nak tengok? Okey, saya nak tunjuk Kejap. Saya nak setting jap dekat komputer. Saya nak tunjuk dekat komputer. Hampa semua komen dulu. Okey. So saya nak tunjuk kepada hampa semua profit tu masuk macam mana. Sebab mungkin ada yang dekat sini rasa real ke benda ni? Betul ke benda ni? Betul. Jadi kita tengok sama-sama. Sekejap Okey. Boleh zoom ke? Wow, boleh zoom. Okey. So nampak. Okey, apa yang hampa tengok dekat sini, ini adalah passive income sebagai admin. Okey. Ini adalah passive income sebagai admin. So, dia akan masuk macam ni. Ini adalah semua duit-duit percuma. Sekejap, saya loading sampai bawah dulu. Banyak ni. Sekejap saya loading. Saya loading jap. Kejap Sekejap, dia terlalu banyak. Saya loading dulu. Macam ni lah duit yang akan masuk secara percuma. Kita berjaya unlock satu sumber rezeki. Benda ni orang lain mungkin tak terfikir, tapi kita buat. Ini adalah semua duit-duit percuma yang masuk setiap saat, setiap minit, setiap hari seumur hidup kepada rakyat, kepada hampa semua. Okey. So saya nak tanya rider-rider, hampa suka tak bila hampa dapat duit percuma macam ni seumur hidup? Malah duit-duit ni, ini adalah seumur hidup yang boleh diwariskan. Okey, yang boleh diwarisi. Ini semua boleh diwariskan. Ya, tak habis loading ni, banyak ni. Sampai ke bawah. Okey. Okey, jap. Okey. Tahu tak? Sebenarnya dulu saya ni pernah dengar tentang passive income. Dulu lagi waktu saya minat bisnes, saya suka dengar tentang passive income. Best passive income ni. Duit terus masuk walaupun kita tidur, walaupun kita makan, walaupun kita bercuti, walaupun kita tak buat apa-apa, duit terus masuk secara percuma. Tapi benda tu, nak tengok benda tu wujud, sukar sekali. Akhirnya rupanya scammer. Rupanya benda tu MLM yang scammer. Rugi di akhir sekali. Sebab tu saya fikir benda tu macam mungkin tak ada lah yang passive income ni. So akhirnya saya nak buat sendiri. Saya nak benda tu wujud, so saya buat dekat misi. Inilah sistem passive income yang real. Kenapa benda ni stabil? Mesti hampa nak tahu. Passive income yang kita buat ni stabil tak? Adakah benda ni akhirnya nanti akan mati? No. Okey, saya bagi tahu kenapa. Sebab passive income yang hampa akan dapat ni, dia datang daripada perniagaan.
perniagaan yang sebenar. Bukan downline hampa kena cari downline untuk dapatkan benda tu terus berjalan kepada hampa. Tapi ini adalah perniagaan yang hari-hari berjalan. Ini adalah ekonomi negara. Hari-hari memang orang makan, hari-hari memang orang membeli. So saya telah sistemkan daripada setiap jual beli ni ada duit yang diberikan kepada sistem, dan duit inilah yang kita bahagikan kepada semua pihak, kepada semua rakyat. So kepada siapa? Kepada admin, kepada rider, kepada pengguna, kepada vendor, kepada Alpha Team, kepada saya punya team HQ. Jadi saya developkan supaya benda ni bagi duit kepada banyak pihak. Sepatutnya saya tak payahlah bagi semua ni kan. Patutnya simpanlah untuk HQ supaya HQ boleh bayar maintenance apa semua. Tapi saya tak ambil. Saya ambil daripada semua ni hanya 40% je. 60% saya bagi kepada semua pihak. 40% tu je saya simpan untuk maintenance app. Tu pun tak cukup. Okey. Jadi kita tengok balik dekat bahagian sini. Ini adalah duit yang masuk secara percuma. Okey, kita tengok berapa yang hampa boleh dapat. Okey, jap saya zoom sikit lagi. Boleh zoom ah. Dahsyat juga phone ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak tunjuk. Okey, nampak tak? Ini adalah nama-nama customer yang beli di macam-macam kedai. Kedai-kedai yang register bawah saya. Contoh The Burgero. Yang ni The Burgero, 99 Founder Cafe. Lepas tu ada lagi kedai-kedai lain. Yang paling aktif kat sini pun 99 Founder Cafe sebab wife saya punya. Misi Rakyat. Okey, berapa yang hampa boleh dapat? Tengok, 10 sen, 11 sen, 15 sen, 12 sen. Ini duit percuma tau. Duit percuma, 19 sen yang masuk setiap saat, setiap minit ni 85 sen. Ni 28 sen, 87 sen, RM1.72 sen. 70 sen. Bayangkan hampa dapat duit macam ni secara percuma sahaja, secara konsisten setiap hari seumur hidup. Dia takkan berhenti selagi kedai-kedai ni beroperasi. 56 sen. Bayangkan kalau hampa faham tentang benda ni, so hampa pun target untuk daftarkan sebanyak-banyaknya vendor. Okey, yang viral, yang orang beratus, semua hampa daftarkan. Semua ni akan masuk macam ni. Duit akan masuk macam ni kepada hampa. Okey, duit akan masuk macam ni kepada hampa semua. Ini semua duit percuma ni. RM2 pun ada ni. Ni RM2. Ini duit percuma tau. Setiap transaksi, setiap pembelian depa, hampa dapat duit macam ni. Percuma aja. Saya nak tanya hampa semua, hampa best tak dapat macam ni? Okey, sedang hampa duk tengah buat job delivery apa semua, dapat duit delivery, upah delivery kan? Lepas tu masuk duit macam ni juga pada masa yang sama. Setiap order customer hampa dapat duit macam ni for free. Okey, for free. Bila hampa dapat semua ni, okey, ini bukan soal kepentingan misi. Yang saya duk ajak hampa semua ni untuk jadi admin dekat misi, okey, untuk jadi rider dekat misi, ini bukan kepentingan misi. Sebab tu misi tak ambil apa-apa duit. Okey, jadi kita buat ni memang untuk hampa semua. Kita nak selesaikan masalah apa yang hampa duk mogok hari ni tentang fare, okey, lepas tu tentang macam-macam sistem tu, sistem ni. So kita buat dekat sini. Okey. Okey, ni saya tunjuk tentang ini ini admin. Saya belum tunjuk tentang rider. Profit rider pun ada. Rider pun dapat macam ni tau. Duit percuma. Rider dapat macam ni. Lagi saya tunjuk rider punya pula. Okey. Untuk siapa yang belum tahu apa benda ni, ini adalah misi app delivery yang kita bangunkan sendiri, yang rakyat bangunkan sendiri. Okey. Okey, saya tunjuk apa yang ada kat sini. Shop. Okey. Ini kedai yang ada dekat Puncak Alam. Okey, atas ni nampak tak dia tulis Puncak Alam. Ini kedai yang ada dekat Puncak Alam. So kedai-kedai yang ada dekat Puncak Alam ni
Tengok, ada yang 336 jualan, 86 jualan. Ini baru join je minggu ni, 86 jualan dah. Sebab apa? Orang suka makanan sedap, lepas tu harga pula, harga kedai. Siapa yang tak nak beli kat sini kan? So ramai orang yang beli kat sini ni, diorang tukar ke misi. Walaupun ada app delivery lain lagi dekat kedai ni, tapi orang pilih misi. Hampa nampak tak? Tak lama lagi ramai orang gunakan misi. So job rider memang banyak dekat misi nanti. Okey, untuk pergi ke situ, sebab itulah kita kena jayakan benda ni. Okey, kita kena buat sampai jadi. Tengok ni. 96, 193 jualan, 170 jualan, 188, 375, 159. So banyak jualan-jualan kat ni, 235. Jadi semua jualan yang diorang dapat kat sini ni, ini adalah jualan yang mana masuk 100% kepada depa. Duit yang masuk ni, duit masuk 100%. Kita tak ada potong apa-apa. Sebab tu orang kata gila. Okey, kejap Saya sekarang ni berada dekat Phuket. So saya duduk seminggu dekat sini. Saya duduk dekat kawasan sini banyak kapal. Dia tepi laut. Mana kapal? Dia macam Langkawi, kapal-kapal berlabuh kat sini. Okey. Allahu Akbar. Ya, Daddy tengah buat live. Bukanlah. Pergi mana? Makanan, saya order ke? Order Food Panda? Grab? Ada Grab sini? Pergilah ambil, abang tengah live. Okay, so wife saya dia order food delivery pakai Grab. Sini ada Grab. Ada Grab, ada Food Panda, lepas tu ada apa lagi ada dia punya local sendiri ada kat sini. Saya travel dengan family, anak 2 orang dengan wife saya. Wife saya turun ni, saya nak kena jaga sok dia orang. Okey, siapa yang belum jadi rider dekat misi? Ada tak siapa dekat sini yang belum jadi rider dekat misi? Sagi saya akan tunjuk kepada rider-rider yang belum upgrade sebagai admin. Saya akan bagi tahu button tu ada dekat mana untuk hampa upgrade secara percuma sebagai admin. Siapa dekat sini rider yang yang belum daftar dekat misi, komen jap. Siapa dekat sini? Dia bawa anak kecil, itu busy dia lagi. Apa Grab ni? Wife saya kata tadi rider yang hantar ni makanan. Oh, tu. Anak kecil dia tidur. Dia bawa. Ni yang hantar makanan tadi. Dia bawa wife dia, bawa anak dia sekali, nampak Tu anak dia duduk kat depan tengah tidur. Makanan apa bebat? Sepatu ni. Tak payah. Dah, pergi masuk. Sayang, bawa dia orang. Bising lah. Itu bagi tu. Bagi Kalisha. Okey, siapa yang belum daftar, hampa pergi dekat app. Jadi hampa daftar. Kalau saya tarik orang jadi rider, saya dapat tak commission. Okey, daftarkan rider tak ada commission apa-apa sebab rider ramai. Yang daftar dekat misi ni dah cecah 10,000 lebih dah. Daftar rider memang ramai. Okey, cuma
admin yang kurang, pasukan admin untuk daftarkan vendor-vendor tu. So kalau boleh hampa jadi admin. Jadi admin, daftarkan vendor. Lepas tu hampa akan profit seumur hidup. Setiap jualan vendor hampa dapat duit percuma. Okey? Itu yang lebih baik. So daftarkan rider tak ada commission, sebab rider memang dia masuk sendiri. Setiap hari masuk beratus-ratus yang kita nak kena approve. Okey, rider memang tak ada masalah. Sekarang ni yang kita tengah bina adalah pasukan admin seluruh Malaysia. Setiap kawasan kita perlukan admin. Okey, saya tunjuk balik dekat sistem. Okey, semua tengok dekat saya punya live ni. Okey, saya nak tunjuk. Bila hampa daftar sebagai admin, sekejap Okey, hampa tengok kat sini. Saya tunjuk. Bila hampa daftar, hampa dah upgrade sebagai admin, hampa akan dapat yang ni. Pergi dekat loceng ni, hampa akan ada bahagian admin. Okey, bahagian sini. So tekan admin. So dia akan keluar macam ni. Sini ada link. Okey, sini ada link. Link inilah yang hampa gunakan untuk daftarkan vendor. So bila vendor klik link ni dan depa daftar, so automatik kedai-kedai tu akan duduk bawah hampa. Dan setiap jualan depa akan keluar kat sini. Setiap jualan, tak ada satu pun yang akan termiss. Depa beli kopi ke, sekeping roti ke, semua akan keluar kat sini. Duit akan terus masuk ke dalam akaun hampa macam ni secara percuma. Okey, so cara nak daftar dia memang simple gila. Okey, memang senang sangat. Okey, kita try pergi ke sini, link ni. Kita nak tengok dia buka apa. Okey, bila hampa tekan link hampa sendiri, link admin tu, so dia akan buka bahagian pendaftaran vendor. Sini internet slow sikit. Tambah-tambah saya duduk tengah blast. Tengok ni. Ini saya blast kepada rider-rider yang sekarang ni. So dia pakai internet kuat. Kejap. Okey, so dia akan keluar macam ni. Link admin hampa tu akan keluar macam ni. Daftar bisnes di sini percuma dan di sini hanya makanan halal sahaja. Bayangkan hampa dekat app yang lain ada yang tak halal yang hampa dah buat. Masuk dalam hampa punya box walaupun beg lain ke, tapi dia punya bau tu masih duk ada. Jadi dekat app misi hanya halal sahaja. Okey, lepas tu depa pun kliklah daftar dekat sini. Klik daftar, just follow je apa yang dia kena isi. Okey, nama bisnes, lepas tu kategori bisnes apa. Kalau food delivery, ambil food delivery. Ni food delivery. Kemudian masukkan nombor WhatsApp, gambar kedai, alamat kedai dan lepas tu tekan je daftar. Simple. Terus kedai ni akan duduk bawah hampa. Okey, dia akan terus duduk bawah hampa dekat bahagian admin. So dekat bahagian admin, nampak ni 31 bisnes. Hampa tekan kat situ, hampa boleh tengok senarai kedai yang duduk bawah hampa dekat sini. Okey, hampa boleh tengok. Jadi daripada sini hampa boleh pantau, hampa boleh bantu, hampa boleh cek depa punya kedai macam mana apa semua. Semua akan tersenarai dekat sini. Lepas tu nak tengok jualan mereka, nak tengok profit yang hampa dapat, tekan transaksi ni, hampa boleh tengok semua duit-duit masuk ni. Dan duit-duit masuk ni hampa boleh keluarkan terus. Tekan je cash out. Hampa tekan cash out, so hampa boleh terus keluarkan dia masuk ke dalam akaun bank serta merta. Okey, 24 jam lah. Okey, 24 jam. Okey, jadi bila hampa nak daftar, contohlah dekat sini, siapa dekat sini yang belum jadi rider misi? Siapa dekat sini belum? Kalau belum, komen belum jadi rider. Kalau hampa belum jadi rider, maka hampa tak boleh upgrade admin secara percuma.
hanya rider sahaja diberikan kelebihan untuk upgrade sebagai admin secara percuma. Okey. Selagi saya duduk dekat Thailand selama seminggu ni, so saya akan bagi rider-rider seluruh Malaysia daftar dan upgrade ke level admin secara percuma. Selagi saya belum balik Malaysia, so hampa boleh upgrade ke level admin secara percuma. Okey? Faham tak? Boleh tak siapa-siapa tolong tulis dekat ruangan komen apa yang saya cakap ni. Selagi saya belum balik Malaysia, rider seluruh Malaysia boleh upgrade ke level admin secara percuma. Okey? Jadi, siapa yang belum daftar sebagai rider, nampak tak dekat atas ni dia tulis apa? Daftar sebagai runner misi. So, tekan dekat sini. Okey, dia ada macam-macam iklan dekat sini. Ada 3 iklan tentang ni daftar sebagai admin. Ini kalau orang lain kena beli baju baru dia boleh jadi admin. Tapi untuk rider, hampa daftar percuma. Okey, hampa upgrade percuma. So, kepada rider-rider, hampa daftar dulu. Okey, bila hampa nak daftar, dekat sini kita cuma minta IC lesson. Okey, dan juga selfie. Yang tu je. Lepas tu kita akan approve selama 24 jam. Okey, bila hampa dah daftar sebagai rider, apa yang hampa kena buat untuk upgrade ke level admin? Pergi dekat sini. Pergi dekat profil bawah ni, tekan. So, hampa akan melihat status admin ni macam ni. Sini warna hijau kan? Hampa punya akan jadi warna kelabu macam ni. Hampa akan jadi warna kelabu. Dan dekat sini dia akan tulis upgrade. Maknanya hampa belum upgrade. So hampa kena tekan link upgrade tu. Automatik hampa akan terus dapat status hijau ni. Maknanya hampa dah upgrade jadi admin. So hampa akan nampak link ni dia tulis upgrade. Dekat sini dia tulis manage. Manage maksudnya saya dah jadi admin. Kalau hampa belum jadi admin, hampa akan nampak tulisan ni adalah upgrade. Okey, dia akan tulis upgrade. So bila hampa tekan je upgrade tu, dia akan terus masuk ke bahagian sini. Bahagian admin ni. Dekat sini bila hampa masuk, hampa boleh tengok hampa punya passive income, hampa boleh tengok hampa punya business yang daftar dengan hampa. Lepas tu, ini link untuk hampa daftarkan vendor dan hampa boleh tengok ranking. So, ranking ni adalah antara semua admin. Woi, admin dah ada 2000 lah. Laju juga Ini mesti rider ni yang ada 500 rider baru-baru ni dia upgrade jadi admin. Ni laju ni. Itu 1005. So, sekarang ni dah 2000 admin. Kita perlukan lebih ramai lagi. Okey, at least 10,000 admin seluruh Malaysia. Sebab kita nak bergerak benda ni secara besar-besaran serentak seluruh Malaysia. Bayangkan kita buat apa ramai-ramai. Okey. Lepas tu sini ada group meeting. So hampa tekan dekat meeting ni untuk join group Telegram. Hampa tekan dekat sini, hampa akan masuk ke group Telegram admin. Dekat sini kita buat meeting antara admin-admin seluruh Malaysia. So kita akan bincangkan strategi macam mana nak buat, macam mana nak daftarkan vendor, semua teknikal kita bincang dekat sini. Strategi macam mana nak buat dalam kawasan masing-masing, semua kita buat dekat sini. So hampa tak bersendirian. Bila hampa upgrade jadi admin, hampa tak bersendirian. Hampa ada seluruh Malaysia punya pasukan. Ni ada 2027 admin yang akan pecah kepala kat sini. Okey, kita bincang sama-sama, kita brainstorming sama-sama, semua strategi kita bincang dekat sini. Okey. So, pastikan bila hampa jadi admin, join group ni. Okey, join group ni. Okey, seterusnya okey, ini adalah admin sahaja. Okey, ini adalah admin sahaja. Lagi saya nak tunjuk sekejap tentang rider. Okey, hampa tengok rider lagi.
Okey. So, siapa yang belum jadi rider, hampa daftar sebagai rider dulu sebab link untuk upgrade tu sentiasa ada dekat situ. Siapa yang terlepas, tengok dekat mana button link upgrade tu, saya lagi tanya siapa-siapa dekat sini dekat mana link tu, tanya balik, so hampa boleh upgrade. Okay, daftar dulu sebagai rider, kemudian upgrade sebagai admin. So buat tugasan admin, di mana tugasan dia adalah daftarkan vendor-vendor dalam kawasan. Okey, selepas tu apa yang hampa akan dapat adalah hampa profit seumur hidup daripada setiap jualan vendor yang hampa daftarkan seumur hidup, walaupun secawan kopi, walaupun sekeping roti. Okey, apatah lagi kalau daging steak. Jadi bayangkan, semua ni masuk secara percuma seumur hidup. Buatlah untuk masa depan hampa kali ni. Cukup dah, selama ni hampa just dapat upah delivery semata-mata, tapi tak bawa ke depan. Kali ni kita ubah plan. Buatlah kerja ni untuk masa depan, bukan lagi hanya untuk hari ni. Bukan lagi kalau hampa berhenti terputus dekat sini. Kita nak buat apa-apa, kita nak buat untuk masa depan seumur hidup. Okey. So sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi, profit sebagai rider. Okey. So saya nak tunjuk profit sebagai rider ni macam mana. Siapa nak tengok profit sebagai rider? Okey, profit sebagai rider, hampa punya profit macam mana, upah delivery tu macam mana, kemudian passive income untuk rider macam mana, dapat duit percuma je. Apa sahaja customer beli, hampa dapat duit percuma. Ini untuk rider tau. Tadi kita tunjuk admin, ini untuk rider pula. Rider ada banyak dia punya profit dia. Sebab tu dekat sini luar biasa. Hampa tengok betul-betul. Kalau dah daftarkan vendor, macam mana pihak vendor nak mulakan dan macam mana vendor tu nak dapat jualan? Okey, saya cerita sedikit psikologi dia macam mana. Apa yang kita buat ni mesti, okey, saya cerita sedikit lah apa kajian saya tentang food delivery. Food delivery ni dia ada market dia, dia ada orang-orang dia yang memang gunakan food delivery. Ada orang yang bukan dia tak mampu, tapi bukan market dia lah. Okey, dia nak belanja saya saja untuk makan, baik dia beli sendiri. Dia orang-orang yang macam tu. Jadi ini adalah market food delivery yang untuk orang-orang tertentu sahaja yang gunakan food delivery. Tapi dekat misi kita ubah suai. Okey, kita ubah suai. Kita digitalkan community. Kita digitalkan community. Kenapa saya cakap macam tu? Bayangkan setiap community hari ni ada Facebook group kan? Siapa dekat sini join Facebook group community masing-masing? Ada kan? Okey, jadi kita memang ada Facebook group, ada Telegram group, ada WhatsApp group untuk community. Jadi kita digitalkan community ni. Digitalkan, jadilah platform misi. So setiap community dia ada platform digital. Dan dekat platform digital ni dia ada kedai-kedai makan, dia ada kedai-kedai runcit, dia ada semua perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni maksudnya macam mana? Macam tukang elektrik, potong rumput dan apa sahaja, semua yang berbentuk servis perkhidmatan, semua kita letak kat sini. Senang untuk kita cari perkhidmatan apa yang kita nak pakai dalam komuniti kita. Kan selalunya kita tanya dalam Facebook group community, siapa dekat sini tahu saya nak untuk elektrik, nampak tak? Kita duk cari dalam group. So kita digitalkan semua benda ni. Dan juga kita ada kedai-kedai semua produk dalam komuniti. So kita himpunkan semua duduk dalam satu tempat. Maknanya dekat sini kita membina satu marketplace community, supaya community walaupun mereka tak beli food delivery, mereka tak pernah pun beli food delivery dekat tempat lain sebelum ni,
Tapi bila mereka tengok dekat misi, mereka boleh access, oh banyak menu kat kedai ni, oh best ni nak try lah, sama ada dia beli dine in ke, self pick up ke, ataupun akhirnya dia order food delivery ke, sebab harga pun harga kedai. Nampak tak? So dia akan jadi senang dah nak membeli lepas ni. Jadi maknanya dekat sini ramai orang akan tertumpu tau. Pengguna-pengguna akan banyak berada dekat misi selepas ni. Jadi mereka nak cari apa-apa, mereka nak beli apa-apa, mesti mereka akan buka misi, mereka order dekat sini. Jadi sebab tu, benda ni boleh membantu kedai-kedai yang selama ni dia punya crowd dia punya customer dia tak ramai tau dekat kedai walk-in. Sebab dia kurang pendedahan. Tapi bila dia join dekat app misi, orang tengok kedai dia, oh baru orang nampak kedai dia ada menu apa yang ada dekat kedai dia. So orang akan try. Sebab dekat sini orang-orang yang masuk dekat bahagian misi ni, dia adalah pengguna yang nak explore tu, nak explore ni. So semua kedai dia akan explore. Akhirnya kedai-kedai yang tepi jalan, yang sebelum ni sendu, semua ni akan masuk kepada dia juga. So nampak tak adil? Kita buat satu sistem yang rancakkan balik ekonomi dalam setiap komuniti. So semua orang akan dapat benefit dekat sini. Vendor-vendor dapat benefit, rider dapat benefit, customer dapat benefit. So semua pihak dapat benefit. Ini yang kita buat. Okey. Okey, saya nak tunjuk rider punya profit pula. Okey, hampa standby saya nak buka jap. Jap, saya nak buka. Saya nak tunjuk profit rider pula. Macam mana profit rider ni? Okey, Norman ada tak dalam live? Norman, keluar jap Norman. Norman, abang pinjam Norman punya abang nak tunjuk dekat dia orang. Norman adalah rider nombor 1 dekat Puncak Alam dan seluruh Malaysia lah. Dia nombor 1. Dia ni otai lah, legend lah, nombor 1. Kalau rider app delivery yang lain, mungkin hampa tak tahu siapa rider nombor 1 kan. Siapa yang join dulu, siapa yang top, hampa tak tahu. Tapi untuk misi ni, saya ingat sampai mati, Norman adalah rider yang join walaupun sendu, order tak ada, tapi dia sentiasa ada. Saya pun pening dengan dia ni. Allah datangkan dia. Saya sendiri pun rasa macam sanggup Norman tunggu. Sedangkan tak ada order. Sampailah akhirnya hari ni order rancak dekat Puncak Alam. So dia still bersama dan dia dapat benefit tu. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk Norman punya Norman punya ni bahagian. Norman, izinkan abang Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk profit bahagian rider macam mana. Sekejap. Okey. Okey. So sekarang ni saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk profit rider. Macam mana profit rider? Okey, siapa dekat sini rider? Saya nak tanya hampa, adakah hampa rasa benda ni berbaloi? Profit yang hampa dapat ni, hampa rasa macam mana? Hampa rasa berbaloi ke tak? Okey. So, ini adalah Norman
Kita pergi bahagian rider dia punya. So dekat sini dia dah buat 1194 misi. Okey, job lah, maksudnya job lah, misi. Sebab tu nama misi ni sesuai. Sebab semua rider dia handle misi. Okey, dia pegang misi. So dia dah buat rekod misi kat sini 1194. Okey, kita tengok profit dia. Sekejap, saya loading dulu. Saya loading dulu semua order-order dia ni. Ada 1000, jadi saya tak nak loading semua. Saya loading sebanyak yang mungkin untuk saya tunjuk. Okey. Jadi dekat sini ada RM4.99, RM5, RM8, RM5, RM5 lebih. Kemudian ada RM5 lebih. So basic dia RM4.99. Okey, RM4.99 kurang 1 sen je. Kurang 1 sen je. Dia sebenarnya RM5. Okey, kiraan dia. Okey, sebagai rider hampa semua dekat sini, saya nak tanya hampa rasa berbaloi ke tak? Okey. Profit dia, kiraan dia macam ni. 5 km yang pertama, customer bayar upah delivery RM4.99. Okey, ni sebenarnya RM5, cuma kurang 1 sen sahaja. Sengaja saya buat macam ni supaya nampak macam tak mahal lah cost delivery. Sedangkan RM5 ni, kalau saya letak RM5, customer rasa macam mahal. Tapi bila buat RM4.99 ni, dia rasa macam ni berbaloi ni, aku boleh bayar. So dia orang pun banyak pakai. Okey, jadi untuk 5 km yang pertama, hampa dapat RM4.99. Okey, berbaloi tak? Kemudian untuk setiap kilometer seterusnya, hampa dapat 90 sen, 90 sen, 90 sen. Okey, maksudnya kalau 10 km sekitar RM10 juga. Okey, cuba hampa komen, berbaloi tak hampa dapat macam ni? Ini maknanya 5 km lah ni, sekitar 5 km lah ni. Ni 5 km. Yang ni maknanya 9 km. Yang ni maknanya 12 km. Dia lebih kurang. Okey, berbaloi tak? Berbaloi sangat. App lain RM3, RM4. Ya ke? App lain RM3, RM4? Tak berbaloi tu kalau RM3, RM4. Sebab minyak motor lagi, redah hujan, redah panas. Bahaya pula tu. Jadi benda ni kena berbaloi lah untuk rider. Okey. Jadi cost delivery ni adalah cost yang dibayar oleh customer. Harga makanan dah harga asal kan. Okey, ni pula adalah cost delivery. Ini adalah dibayar oleh customer sendiri. So kalau customer bayar RM4.99, macam ni juga yang rider dapat. Tak ada potong. Okey, saya tak ada potong langsung untuk bahagian HQ ke, tak ada. Okey, hampa dapat sebanyak mana yang customer bayar, macam tu juga hampa dapat full 100%. Okey, ni RM5. Hampa dapat macam ni, RM5.42. Okey, so hampa dapat macam ni. So berbaloi tak? Berbaloi kan? Okey, ini bayangkan, ini puncak alam dia seorang. Jadi puncak alam, kalau tempat hampa order rancak, best tak? So sebab tu kita kena rancakkan kawasan hampa. Nak rancakkan kawasan hampa, hampa kena grab peluang ni. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu dekat sini. Apa beza Norman dengan hampa semua? Hampa semua kan duk tengah buat app delivery yang lain kan? So saya nak bagi tahu apakah perbezaan Norman dengan hampa punya. Hampa punya pun mungkin hampa pun buat job sampai 1000 lebih dah. Lepas tu hampa pun dapat upah delivery macam ni dan macam-macam customer dah hampa urus. Bezanya Norman dengan hampa semua, saya bagi tahu apa dia. Norman ada database spesifik. Nampak tak dekat sini? 455 database spesifik. Apa benda ni? Okey, saya tekan, saya nak tunjuk kepada hampa apa dia ni. Database spesifik ni adalah setiap kali Norman uruskan customer, so customer akan terus disimpan dalam database Norman.
sebagai database pasif. So Norman ada 455 database pasif. Maksudnya 455 orang. 455 orang database pasif. Okey, faham tak? Jadi 455 orang database pasif. Jadi ini adalah customer yang Norman pernah uruskan. Ini semua Norman pernah uruskan. So the moment Norman uruskan customer Azura, so Azura lepas ni dia beli apa pun Norman dapat duit. Macam ni, 4 sen ni, 4 sen, 6 sen. Best tak? Duit ni percuma aja. Apa sahaja yang depa beli, Norman dapat percuma. For free. Inilah beza Norman dengan hampa semua. Hampa semua memang buat job delivery sama macam Norman. Tapi bezanya Norman dengan hampa semua, Norman dapat duit ni berterusan setiap saat, setiap minit, setiap hari. Seumur hidup duit ni masuk for free untuk Norman. Jadi, hampa rasa best tak? Kalau hampa sendiri yang selama ni buat job rider, hampa mungkin dah uruskan sampai 1000 customer, 2000 customer, tapi malang sekali hampa punya customer tu tak jadi database pasif macam ni. Nampak tak? Semua ni adalah database pasif Norman. Saya tunjuk satu contoh. Sekejap, saya cari nama dia. Okey. Nampak tak dekat sini? Nama Haida Omar. Saya zoom sikit. Saya tunjuk Haida Omar Okey, Haida Omar dia beli dekat Bang Cik Corner. So Norman dapat RM4. 4 pula, 4 sen. Okey. Kita cari lagi nama Haida Omar. Ni dia beli dekat Bang Cik Corner. Kita cari lagi nama Bang Haida Omar. Okey, kejap Hari tu saya nampak nama dia ni beli banyak dah. Dia selalu beli. Oh, bukan dekat atas, dia ada dekat bawah. Ni Haida. Bukan Haida Omar, Haida. So Haida beli dekat sini, Nampak? Haida beli dekat sini. So setiap pembelian dia, Norman dapat duit percuma. Setiap pembelian. Sedangkan mungkin bukan Norman yang hantar dah order ni, tapi apa sahaja yang Haida beli, Norman dapat duit for free. So saya nak tanya hampa semua, hampa rasa best tak kalau hampa selama ni buat job delivery tak dapat pun macam ni, kali ni hampa boleh dapat macam ni? Best tak? Okey, best tak? Ini semua duit for free. Nampak tak? Dia masuk percuma je. Hampa buat job delivery memang buat dah, tapi hampa tak dapat macam ni. So cara dia kali ni hampa boleh dapat buat dekat misi. Okey, buat dekat misi. Macam ni lah hampa dapat. Dah lah hampa dapat duit percuma. Macam ni dekat rider. Sebagai admin pun hampa dapat pula. Okey, sebagai pengguna pun hampa dapat macam ni juga. Nampak tak? Macam mana kita bina misi ni untuk bagi duit balik kepada rakyat. Kalau company lain, duit tu dia tak akan bagi. Duit tu dia akan pegang, dia akan makan seorang-seorang dia aja. Tapi dekat sini, saya buatkan duit tu pergi balik kepada semua orang. Sebab tu orang kata benda ni kerja gila. Okey? Jadi saya nak tanya hampa semua. Boleh tak lepas ni kita buat benda ni sama-sama sampai jadi? Okey? Sebab ni bukan lagi sembang tau. Dulu memang saya buat live apa semua, memang saya tengok balik video-video saya patutlah orang kata saya ni sembang je, ailio je. Sebab waktu tu memang rajin live. Tapi the moment saya dah mula programming, dah mula buat gerakan ni, dulu kita buat planning suruh kerajaan buat, tapi kerajaan tak mau buat, so kita buat sendiri. Okey? Jadi kita buat sendiri, akhirnya benda ni jadi. So sekarang ni dah sampai masa untuk saya yakinkan rider-rider, saya yakinkan hampa semua supaya
kali ni kita buat sama-sama. Dah sampai satu masa, satu fasa di mana saya menyeru hampa semua untuk kita bangunkan sama-sama. Macam saya dengan tim HQ, kami dah buat platform. Kami dah buat base. Okey, dia punya tapak. Sekarang ni adalah untuk menyeru rakyat untuk berada di tapak ni dan kita bangunkan pula dia punya tiang, dia punya dinding, dia punya bumbung, dia punya bertingkat-tingkat. So kita kena bina sama-sama pula seterusnya. Sebab itulah saya jalankan dekat Puncak Alam ni setahun untuk membina data, untuk membina performance ni supaya saya boleh buktikan kepada hampa benda yang sama boleh buat dekat kawasan hampa dan benda yang sama kita boleh buat untuk seluruh Malaysia. Okey, kita ada strategi, kita ada platform, kita ada kita semua. Kita tak perlukan duit berjuta-juta pun nak buat benda ni sampai jadi. Kalau kita dah sampai macam ni hari ni, kita boleh pergi lagi. Okey, kita boleh pergi lagi. So jangan bimbang tentang duit. Okey, jangan bimbang tentang duit. Kalau kita dah mula letak duit nombor satu, rosak hidup kita. Sebab tu letakkan satu matlamat yang penting kat sini. Selesaikan masalah yang selama ni mereka tak mau selesaikan. Bila kita fokus selesaikan masalah ni, Allah datangkan macam-macam pertolongan. Allah permudahkan. Rupanya selama ni kita duk minta mereka selesaikan, mereka selesaikan, mereka selesaikan. Mereka sendiri pun tak nampak jalan nak selesaikan. Dah duduk dah dekat atas tapi tak tahu nak buat macam mana. Sebab bukan duit, bukan position yang boleh selesaikan benda ni. Tapi kalau hang memang niat, memang fikir nak selesaikan dia, memang hang akan jumpa jalan. Memang Allah akan bagi. Kalau nak tunggu duduk jadi orang kaya dulu, nak banyak duit dulu, jangan harap. Sebab Allah bukan bagi kepada orang kaya, Allah bukan bagi kepada orang berkuasa, tapi Allah bagi kepada siapa yang nak cari jalan. Sebab itulah perjalanan ni satu persatu. Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Jadi berpegang kepada Allah, jangan pegang pada duit. Jangan berpegang pada orang politik. Oh ni kena ada orang politik belakang kita ni, baru benda ni boleh berjaya. Jangan. Bukan itu kunci dia. Kunci dia dekat sini adalah kita semua. Dah lama dah benda ni orang tak mau kita sedang. Rakyat adalah kunci. Tapi kalau rakyat bersatu, barulah kunci ni terbentuk dan kita ni boleh buka apa sahaja. Kita boleh bangunkan sistem apa sahaja kalau kita ni boleh disatukan. Tapi kita tak boleh bersatu dengan semangat semata-mata. Okey? Masalah kita hari ni sebab semangat. Semangat hanya bercakap. Itu yang orang kata orang Melayu ni sembang. Dia bukan macam tu. Kita memang dah ada semangat base dia. Tapi kita belum ada satu sistem yang menghubungkan kita. Sistem ni lah yang akan menghubungkan kita, yang akan kuatkan kita. So semangat kita tu jadi bersistematik. Bila dah ada sistem, kita takkan jatuh. Tapi kalau hanya semangat semata-mata, tak ada sistem, hari ni semangat, esok tu dah down dah. Tapi kalau sistem, kita tahu kita di mana. Kita ada disiplin, kita ada sistem, kita ada kedudukan di mana kita dah duduk. So kita akan terus berjalan ke depan. Kalau semangat, kita tak tahu kita kat mana. Kita cuma semangat je hari ini. Esok memang hilang semangat. Okey? Sebab tu kena ada sistem. Sebab tu sekarang ni sistem dah ada. Dah tiba masa untuk kita bina kekuatan kita. Saya bagi tahu kepada hampa, kalau kita boleh bina kekuatan ni, dah tak ada guna dah politik. Dah tak ada guna dah politik. Politik kena lebih bijak daripada rakyat lepas tu. Dia tak boleh dah politik-politik bodoh yang ada macam hari ni. Okey, politik-politik, statement-statement yang tak masuk akal macam hari ni takkan wujud dah kalau rakyat ni lebih bijak daripada yang ada hari ni. Mereka kena lebih bijak daripada kita. Okey, ini kekuatan kita. So sistem dah ada, sekarang ni kita kena bina kekuatan kita. So rider-rider, tak perlu dah kita mogok-mogok, okey, untuk komplain sana komplain sini. Kita boleh berdiri sendiri dah kali ni. Kalau mereka tak mau pandang kita, kita tarik vendor-vendor satu per satu.
sampai akhirnya semua duduk dekat misi, yang lain tu akan hilang sendiri. Barulah mereka akan mula bermain harga dengan kita. Tiba-tiba nanti mereka akan kurangkan harga, mereka akan charge rendah pula kepada vendor sebab nak lawan misi, nak lawan kita punya kekuatan ni, mereka takkan boleh lawan. Sebab kita buat misi, kita tak ambil profit langsung. Sebab kita nak selesaikan masalah rakyat, bukan kita nak buat duit. Okey, tapi rakyat memang masing-masing akan dapat duit. Okey. So, saya punya live sampai sini sahaja. Siapa yang belum register sebagai rider, hampa register sekarang. Lepas tu hampa upgrade sebagai admin secara percuma. Dan area Lembah Kelang, tunggu saya. Nanti saya akan turun hampa punya kawasan. Kita akan jumpa satu persatu. Okey. Seorang-seorang semua kita sit down dan kita gerakkan kawasan hampa. Ingat, tak mustahil tau. Kita dah berjaya dekat Puncak Alam, kita akan buat dekat tempat hampa. Okey. Satu persatu kawasan Lembah Kelang ni kita akan jajah balik dan kita akan take over. Okey, so insya-Allah. So, hampa daftar sebagai admin, upgrade sebagai admin, tolong registerkan vendor-vendor dalam kawasan hampa. Okey? Kalau hampa rasa, bolehkah aku ni nak register, buang yang tu dulu. Ataupun, biar je benda tu ada, rasa malu tu ada, hampa langgar je. Okey, langgar. Pergi je vendor A, bersembang-sembang, hampa akan dapati bahawa, oh, rupanya senang. Langgar. Okey, rasa malu, rasa tebal muka, rasa macam aku ni orang rider je, boleh ke nak daftarkan vendor? Benda tu normal. Langgar je. Sagi hampa akan mula rasa, oh, rupanya senang. Daripada vendor A, hampa akan pergi ke vendor B, vendor C, vendor D. Semakin senang. So, saya bagi tahu tips dekat sini. Kalau hampa rasa yang kedai ni hampa rasa tak boleh lagi, pergi dekat gerai-gerai tepi jalan. Daftarkan dulu gerai-gerai tepi jalan. Yang mana hampa rasa mudah, just pecahkan dulu hampa punya rasa tu. Selepas tu dia akan jadi semakin mudah. Okey, semakin mudah. Macam tu kita buat dekat Puncak Alam. Dekat Puncak Alam, saya sendiri yang turun padang daftarkan vendor-vendor. Waktu kali pertama tu, saya turun sendiri dengan wife saya. Jadi, kalau saya boleh buat, hampa juga boleh buat. Saya ni lagilah introvert. Bukannya reti sembang orang. Macam sekarang ni sembang live tak apalah, saya seorang-seorang je kat sini. Tapi kalau saya duduk depan orang memang saya terus blur. Itu saya introvert. Jadi hampa pula yang bersembang dengan kawan-kawan, boleh lepak apa, mesti hampa boleh bercakap. Jadi daftarkan depa semua vendor-vendor dalam kawasan hampa. Okey. So insya-Allah sampai sini sahaja dulu. Saya berada dekat sini pun adalah untuk upgrade sistem. Jadi kita akan lajukan lagi kita punya app. Kita akan perkemaskan lagi apa benda yang ada sekarang ni, sampailah benda ni semakin sempurna, semakin sempurna. Sebab benda ni saya program seorang-seorang. Saya tak ada tim. Saya tak ada tim yang bahagian ni sahaja, bahagian tu sahaja, bahagian tak ada. Saya cuma seorang-seorang je kat sini. Saya yang design, saya yang program, saya yang tu, saya yang ni. Jadi benda tu duduk tengah naik sikit-sikit. Jadi hari-hari saya akan upgrade sampailah benda ni semakin sempurna. Okey? Jadi saya buat bahagian saya, hampa buat bahagian hampa. Tak lama lagi kita take over balik satu Malaysia. Okey? InsyaAllah. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar sampai habis. Sudi bersama, sudi berjuang bersama-sama dalam perjalanan ni. Moga Allah permudahkan kita semua. Okey, sampai sini sahaja. Selamat malam dan terima kasih semua. Assalamualaikum.